Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan bahagian kedua bagi topik peratus, iaitu mencari kuantiti dari peratus yang diberikan dan mencari peratus dari kuantiti yang diberikan. Di akhir pelajaran hari ini, kamu seharusnya sudah pandai menyatakan kuantiti dari peratus yang diberikan. Ini caranya saya akan berikan tips lah. Kamu dah boleh kamu akan pandai mencari pengiraan yang ada pada soalan. Okey, yang kedua, kamu seharusnya dapat menyatakan peratus dari kuantiti yang diberikan. Untuk ini, saya gunakan formula kata Rush. Apakah formula kata Rush? Kita akan lihat selepas ini. Baiklah, kita akan mulakan dengan mencari kuantiti dari peratus yang diberikan. Menyatakan kuantiti daripada peratus yang diberikan, pengiraan ada pada soalan. Okey, sekarang kita lihat contoh 1. 168% telah diwarnakan. Nyatakan bilangan petak yang telah diwarnakan. Sebelum kita lihat pada pengiraan, saya nak jelaskan kepada kamu, apakah maksud 168%? Inilah maksud 168%. 168% bermaksud ia telah mewarnakan lebih dari satu petak yang besar. Satu petak besar ni ada 100 petak kecil. Lagi satu ada 100 petak kecil. Bila dia dah warnakan, kalau kita lihat kat sini, dia dah warnakan dua. Okey, yang pertama dia warnakan bentuk rama-rama, yang kedua dia warnakan bentuk kumbang. Sebab itu dia jadi lebih dari 100%. Ada murid tanya saya, boleh ke peratus itu lebih dari 100%? Sebab dia biasa dapat markah paling-paling banyak pun 100% kan. Jadi bila dia jumpa dengan peratus yang lebih dari 100%, dia rasa macam pelik. Boleh, inilah situasi dia. Kalau untuk yang pertama, semua ni telah dilorikkan, telah diwarnakan, minta maaf, dia dipanggil 100%. Manakala yang kedua, bila masuk yang kedua, sebab tu dia jadi lebih dari 100%. Sekarang kita lihat cara pengiraannya, cara pertama. Okey, 168% bermaksud 100% tambah 68%. 100% ni yang ni lah. Yang pertama ni diwarnakan bentuk rama-rama keseluruhannya. 100% dari semua petak, 100% tukar pada pecahan 100% daripada hadapan dia ada peratus ataupun pecahan, dia bermaksud darab. Kemudian semua petak adalah 100 petak kecil lah. Jadi kita buat pemansuhan kat sini. Mansuh lagi, tinggal 100 darab 1 bahagi 1. Jawapannya 100 petak. Manakala untuk gambar yang kedua, diwarnakan sebanyak 68% daripada semua petak. 68% bermaksud 68% daripada bermaksud darab semua petak 100 petak. Buat pemansuhan 68 darab 1 bahagi 1, 68 petak. 100 petak tambah 68 petak, jawapannya 168 petak kesemuanya yang telah diwarnakan. Okey, kita lihat cara kedua. Lebih kurang juga dengan cara pertama, tapi dia tak dipecahkan kepada dua bahagian. Dia campur sekali. Okey, 168% daripada semua petak. Okey, tapi semua petak tu untuk satu objek je, untuk satu. Jangan ambil untuk dua, itu dah jadi salah. 168%. Itu adalah, kita tahu kan 168% ialah 168% daripada bermaksud darab semua petak ni. Kamu walaupun ada dua gambar raja yang besar, ni yang pertama, ini yang kedua, dan setiap satu ada 100 dan setiap satu ada 100, kamu tak boleh jumlahkan dia jadi 200, tak boleh, itu salah. Kamu kena ambil untuk satu tu berapa. Satu tu ada satu petak, sebab tu ada darab dengan 100. 168% darab 100, kita buat pemansuhan, dapat 168 petak. Boleh jelas? Boleh faham? Kita lihat contoh yang kedua, menyatakan kuantiti dari peratus yang diberikan, pengiraan ada pada soalan. Okay, untuk contoh kedua ni, peratus yang diberikan ialah 5% daripada keseluruhan air mangga itu 240 ml. Soalan menyatakan peratus ni 5%, dan soalan minta kita mencari berapakah bilangannya 5% tu daripada 240 ml tu berapa mililiter semuanya. Okey, saya akan tunjukkan kamu dua jalan kerja. Satu jalan kerja tu saya panggil jalan kerja kereta.
Satu lagi jalan kerja saya panggil jalan kerja roket. Kereta dan roket ni mesti ada perbezaan dia. Kereta masih dapat jawapan tapi panjang sikit. Roket masih dapat jawapan dan masa dijimatkan. Okey. Baik, kita mulakan dengan langkah yang sama. 5% bermaksud pengiraan ada pada soalan tu apa maksud dia? Maksudnya macam ni. 5% bermaksud 5/100. Daripada bermaksud darab 240 ml. Okey, untuk selesaikan soalan ini, kalau kita guna cara kereta, cara biasa, kita akan buat 5 darab 240, dapat jawapan bagi 100. Tapi kita juga boleh jimatkan masa dengan cara pemansuhan yang simple lah. Kita potong sifar bagi 10. Sekarang tinggal 5 darab 24. Kita pun tulis kat sini 24 darab 5, 20, 2 darab 5, 10 tambah 2, 12. 120 per 10 mililiter. Per 10 membawa maksud bahagi 10. Bagi 10 kita boleh potong sifar tu jadi 12 mililiter. Okay, kita lihat pula cara kedua yang lebih pantas. Masih sama, 5/100 darab 240 mililiter. Okey, kalau yang cara yang pertama tadi, kita akan darabkan. Selepas kita masukkan, kita akan darabkan 5 darab 24. Yang ni tak perlu, kita masukkan lagi sekali. 5 dan 10 boleh dimasukkan sebab nombor bawah ni, penyebut ni dia boleh dimasukkan dengan angka di atas dan nombor bulat di tepi. Jadi 10 sekarang tinggal 10, boleh masukkan dengan 5. 5 dengan gunakan sifir apa? Sifir 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Sekarang tinggal 1 darab 24. 24 per 2 mililiter. 24 bahagi 2 bermaksud 12 mililiter. Menyatakan kuantiti dari peratus yang diberikan, pengiraan ada pada soalan. Kita lihat contoh yang ketiga. Okey, peratus yang diberikan ialah 240% daripada 15 kg tepung. Soalan tanya kita, apakah maksud 240% daripada 15 kg tepung? Berapakah tepung-tepung tu? Berapakah kilogram tepung yang digunakan? 240 tu dalam bentuk peratus, tapi macam mana nilainya dalam bentuk kilogram? Okey, sekarang kita akan cari. Dengan menggunakan cara kereta 240%, kan saya dah cakap pengiraan ada pada soalan. Maksud dia dari soalan ni, daripada soalan ni kamu boleh dapatkan jalan kerja. 240 bermaksud 240% bermaksud 240/100. Daripada membawa maksud darab, daripada yang di hadapannya peratus ataupun pecahan membawa maksud darab 15 kg tepung. Okey, kemudian 240 kita masukkan 240. Lepas tu mungkin murid tu tak nak buat, sebenarnya boleh dimasukkan kat bawah ni, tapi ni saya tunjukkan dalam kerja murid yang tak guna pemansuhan. So jadi dia kena darab 24 darab 15. Kat sini 4 darab 5 20, 2 darab 5 10 tambah 2 12. 4 darab 1 4, 2 darab 1 2. Okey. Jadi jawapannya 360. 360, jangan lupa masih ada lagi 10 di bawah ni. Kilogram pun jangan lupa. 360 bahagi 10 bermaksud 300 per 10 bermaksud 360 bahagi 10. Kita masukkan, kita dapat 36 kilogram. Okey, sekarang kita lihat pula jalan kerja yang lebih pantas. Saya panggil jalan kerja roket. Okey, kita bermula pada ayat yang sama. 240% bermaksud 240/100. Daripada bermaksud darab 15 kilogram tepung. Okey. Lepas tu kita boleh buat pemansuhan. Nombor di bawah ni, penyebut ini boleh dimasukkan dengan nombor di atas dan nombor di tepi. Kita boleh masukkan sifar. Kemudian kita nampak ni 10 dan juga 15. Kamu ada pilihan sama ada nak masukkan 10 dan 15 ke? Ataupun nak masukkan 10 dan 24. Okey, kalau kamu masukkan 10 dan 15, kita guna sifir 5. Kalau kita masukkan 10 dan juga 24, kita guna sifir
2. Okey, saya masukkan 24 dan juga 10. Menggunakan sifar 2 kat sini tinggal 5. 24 bahagi 2 jadi 12. Okey, sekarang 12 darab 15 kilogram bahagi 5. Nampak tak? Masih boleh dimasukkan lagi kat sini. 5 dan juga 15 boleh dimasukkan dengan sifar 5. 5 bahagi 5, 1. 15 bahagi 5, 3. 12 darab 3 per 1. 12 darab 3, 36 kilogram per 1. Tak perlu tulis pun per 1 tu sebab nilainya masih sama. Jadi, kalau kita guna pemansuhan, dalam kerja kita akan lebih pantas, masa kita akan lebih jimat. Okey, tapi satulah, kamu kalau nak guna pemansuhan mesti hafal sifir. Okey, sekarang kita akan mencari peratus dari kuantiti yang diberikan. Kan saya dah beritahu, kalau nak cari peratus, ingat kata Raj. Raj cakap apa? Raj cakap, kalau nak dapatkan peratus dari ayat, rajah ataupun jadual, Raj tu sebenarnya singkatan untuk rajah, ayat dan juga jadual. Mesti dah cari pecahan dulu. Okey, saya nak kamu baca warna merah dia dulu pun tak apa. Nak peratus, cari pecahan dahulu. Okey, tentang rajah, ayat dan juga jadual ini saya akan perincikan pada pelajaran yang akan datang. Okey, soalan contoh pertama untuk menyatakan peratus dari kuantiti yang diberikan. Okey, soalan ni 5 daripada 20 biji oren yang dibeli oleh Hani telah rosak. Berapakah peratus oren yang rosak? Kuantiti diberikan kepada kita 5 yang rosak dan 20 biji yang keseluruhan. Soalan tanya, berapakah peratus oren yang rosak? Ingat kata Raj cakap, kalau nak peratus mesti cari pecahan dahulu. Okey, macam mana nak dapatkan pecahan? Sebab kita nak tahu peratus oren rosak, maka pecahan kita pun mestilah pecahan oren rosak. Pecahan oren rosak macam ni, senang je. Pecahan oren rosak ialah bilangan oren rosak per jumlah. Ingat, kalau kita nak tahu pecahan oren rosak, ke atas ni pun mesti bilangan oren rosak. Kalau kita nak tahu pecahan, contohlah, pecahan kereta berwarna biru, ke atas ni pun mesti bilangan kereta berwarna biru. Kalau kita nak tahu pecahan murid lelaki, ke atas ni pun mesti bilangan murid lelaki. Apa yang ada di atas ini bergantung kepada apa yang kita perlukan. Okey. Bilangan oren yang rosak berapa? 5. Jumlah semua oren berapa? 20. Okey, senang kan? Sekarang kita dah dapat pecahan oren yang rosak. Okey, sekarang dari pecahan ini, kita nak tukarkan dia kepada peratus. Masih ingat pelajaran minggu lepas yang saya buat gambar rajah ni, kat sebelah ni, saya dah letak siap-siap nota minggu lepas. Minggu lepas saya ajar ni kan, dari pecahan, kalau nak jadi peratus, kita gunakan sama ada darab 100% ataupun J100. Okey, saya lebih suka gunakan J100 bagi soalan-soalan yang penyebut dia ada dalam jadual serata. Bagi soalan ini, 20 ada dalam jadual 100. 20 kalau nak jadi 100 mesti darab 5. Jadi saya akan gunakan jadual 100 untuk menukar pecahan kepada peratus. Okey. Jadi saya ulang, 20 kalau nak jadi 100 darab berapa? Darab 5. Jadi saya darabkan 5 di bahagian penyebut. Bila penyebut darab 5, pengangka pun darab 5. Dan jawapan yang kita perolehi ialah 25 per 20 darab 5, 100 lah. Okey, ingat lagi saya beritahu sebelum ni, apa-apa per 100 ialah apa-apa peratus. 25 per 100 bermaksud 25 per 100. Sekarang kita dah dapat peratus oren yang rosak. Senang kan? Kita lihat contoh yang kedua menyatakan peratus dari kuantiti yang diberikan. Ingat kata Raj. Raj cakap apa? Raj cakap cari pecahan dulu. Okey, kita lihat soalan. 45 minit daripada 1 jam digunakan untuk belajar. Berapa peratus masa Hairi belajar? Mungkinlah masa dia sebelum tidur tu dari pukul 9 malam hingga ke 10 malam. Dia ada masa 1 jam. Dia gunakan 45 minit daripada 1 jam yang dia ada tu untuk belajar. So, berapa minit dia belajar? Jadi, ingat kata Raj cakap kalau nak cari peratus, cari pecahan dulu. Cari pecahan dulu kan sudah beri tips tadi. Kalau nak pecahan masa belajar, kat sini pun mesti masa belajar.
Okey, sekarang masa belajar kita berapa? 45 minit. Kat bawah ni memang akan sentiasa jumlah. Sekarang jumlah kita 1 jam. Yang ni 45 minit. Okey, unit berbeza. Kita tak boleh gunakan unit berbeza. Jadi kita tukar. 1 jam membawa maksud 65 minit. Okey. Sekarang dah ada pecahan 45 minit dan juga 60 minit. Pecahan kita ni kita nak tukarkan kepada peratus. Okey, kita lihat semula jadual yang kita belajar minggu lepas. Dari pecahan nak tukar pada peratus, boleh guna darab 100% ataupun boleh guna J100. Untuk soalan yang kedua ini, kita tak boleh guna J100 sebab 60 tak ada dalam jadual 100. Jadi kita gunakan cara yang pertama, darab 100%. Darab 100%. Okey, sekarang kita akan masukkan lagi 10 bahagi 2, 5, 6 bahagi 2, 3, 45 darab 5 bahagi 3. Okay, kita buat pengiraan di sini. 45 darab 5. 5 darab 5, 25. 4 darab 5, 20 tambah 2, 22. 225 per 3. Minit dah tak ada sebab kita boleh masukkan minit penyebut dan pengangka. Sekarang yang tinggal unit kita ialah peratus. Yang tinggal unit kita peratus. Okey, 225 per 3. Kita buat pengiraan di sebelah tepi. Okey. 225 per 3 bermaksud 225 bahagi 3. Okey, sifir 3. 22 bahagi 3, 7. 21. Tinggal 15 bahagi 3, 5. 5 darab 3, 15. Maka jawapan kita ialah 75%. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan rumusan mencari kuantiti dan peratus. Kita akan buat rumusan apa yang kamu telah pelajari pada hari ini. Hari ini kamu telah belajar untuk menyatakan kuantiti daripada peratus yang diberikan. Pengiraan sudah ada pada soalan. Cara-caranya kita gariskan ayat. Kita tukarkan perkataan peratus yang bermaksud per 100. 25% bermaksud 25 per 100. Kemudian daripada kita tukarkan kepada operasi darab. Apabila daripada tu di hadapannya ada pecahan ataupun peratus, secara automatiknya ia membawa maksud darab. Bagi menyatakan peratus dari kuantiti yang diberikan pula, kita belajar, kita mesti dengar cakap rush. Ingat kata rush. Rush tu sebenarnya daripada perkataan rajah, ayat dan jadual. Okey, Rush cakap kalau nak dapatkan peratus mesti cari pecahan dahulu. Tentang jadual di bawah ni, rajah, ayat dan jadual, kemudian bertukar kepada peratus, di tengah-tengahnya ada pecahan. Yang ini kita akan belajar dengan lebih lanjut pada pelajaran yang akan datang. Saya harap kita jumpa lagi dan kamu tak jemu untuk belajar. Terima kasih.